Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semuanya? Bagaimana dengan Ramadan kita? Mudah-mudahan Ramadan tahun ini Ramadan yang berkualiti dan terbaik sepanjang hayat kita, insya-Allah. Para hadirin sekalian, salah satu cara untuk kita memaknakan Ramadan kita supaya Ramadan ini begitu bermakna dalam hidup kita adalah kita menghayati sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim piatu. Dalam umur Nabi 12 tahun, Nabi mula mengikuti bapa saudaranya untuk berniaga ke Syam ataupun Syria pada waktu ini. Dalam perjalanan menuju ke Syria, menuju ke Syam untuk berniaga, Nabi telah bertemu dengan seorang bahira ataupun orang yang pandai pakar dalam agama. Maka dia telah melihat ada tanda-tanda kenabian kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi berjalan dengan bapa saudaranya Abu Talib, pada waktu itu bahira melihat pokok-pokok yang berada di keliling perjalanan Nabi itu seumpama sujud kepada Nabi. Awan berarak mendung di atas kepala Nabi. Maka ini ciri-ciri kenabian yang disebut dalam kitab-kitab agama mereka. Maka bahira ini telah memanggil remaja ini dan bapa saudaranya, "Ke sini. Aku ingin berkata-kata dengan kamu." Maka Abu Talib dalam keadaan bimbang, apa yang nak diperkatakan? Maka bahira berkata, "Budak ini lahir akan menjadi seorang Nabi kerana aku melihat bukti-bukti kenabian yang ada kepada dirinya. Pulanglah kamu ke negeri asalmu kerana kamu akan dimusuhi oleh musuhmu dan ahli keluargamu sendiri. Peliharalah keselamatan kamu." Mendengar sahaja pengkhabaran ini, Abu Talib yang bimbang akan keselamatan anak saudara yang dicintai bergegas pulang ke Mekah untuk menyelamatkan keselamatan anak saudara. Hari demi hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. 5 tahun sebelum kenabian, Nabi sering beruzlah di Gua Hira Jabal Nur untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminggirkan diri daripada kesesakan kemaksiatan yang berlaku di kalangan penduduk kafir Quraisy pada waktu itu. Sampailah ketikanya di lereng bukit, gua yang gelap, tidak dikunjungi oleh seseorang sesiapa pun. Nabi sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah satu lembaga yang besar memeluk Nabi. "Iqra ya Muhammad." Bacalah ya Muhammad. Nabi dalam keadaan takut menggigil dipeluk oleh malaikat Jibril dengan begitu erat sekali. "Aku tidak tahu membaca. Aku tidak tahu membaca." Lalu dipeluk sekali lagi oleh Jibril. "Bacalah wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Nabi kata, "Aku tidak tahu membaca. Aku tak tahu membaca." Dipeluk sekali lagi dengan begitu erat sehingga Nabi merasakan daripada bahu kanan dan bahu kiri seumpama bercantum, begitu kuat sekali pelukannya. Disuruh Nabi membaca. Dan Nabi menjawab jawapan yang sama, "Aku tidak mahu membaca." Akhirnya dibawa satu lembaran Al-Quran. Lalu Jibril telah membacakan surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Lalu diikut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
pada waktu itu Khadijah menenangkan Nabi. Dia memberitahu, aku mempunyai sepupu Waraqat bin Naufal. Dia pandai dalam bab ilmu keagamaan. Ayuh kita bertemu dengannya. Mungkin ada apa-apa berita yang boleh diberitahu tentang apa yang kamu lalui sebelum ini. Akhirnya Waraqat bin Naufal mengatakan bahawa kamu adalah mempunyai ciri-ciri kenabian sebagaimana yang telah diperolehi oleh Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang telah diperolehi oleh Nabi Musa alaihi salam. Ini terjadi kepada suamimu, wahai Khadijah, Muhammad bin Abdullah. Para hadirin sekalian, sebelum usia Nabi 40 tahun, Nabi hidup dalam keadaan jutawan, bangsawan dan hartawan. Tapi apabila diamanahkan menjadi seorang Rasul, maka bermulalah episod Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, senyap-senyap di rumah Arqam bin Abi Arqam. Pada waktu itu Nabi berdakwah kepada sahabat handai, ahli keluarga terdekat. Kemudian selepas 3 tahun, Allah Ta'ala menurunkan wahyunya untuk Nabi berdakwah secara terang-terangan. Pada waktu itulah Nabi mula menyampaikan dakwahnya kepada ahli keluarga. Orang pertama yang memusuhi dan juga mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bapa saudaranya sendiri, iaitulah Abu Lahab dan isterinya. Selepas daripada itu, episod demi episod penentangan kafir Quraisy kepada Nabi semakin kuat. Sampailah satu masa Nabi telah berhijrah ke Madinah, suatu tempat permulaan kejayaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situlah Nabi telah membina satu masjid yang menjadi satu masjid suci di antara 3 masjid, iaitulah Masjid Nabawi. Episod kedukaan dan pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita kenang sebagai kita ini adalah umat Nabi, cinta Nabi, dan kita nak ikut perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh cabaran, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, para hadirin sekalian, kita sebagai umat Nabi, eloklah di bulan Ramadan ini kita kenang, cinta dan sedaya upaya mengikut contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya, Nabi sangat menyuruh kita untuk kita mengimarahkan masjid, untuk kita membina masjid dan kita memasjidkan rumah kita sebagai tempat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rumah Allah inilah menjadi saham akhirat kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis yang indah, barang siapa yang membina masjid di dunia ini, Allah Ta'ala akan membina mahliga yang indah di syurga nanti. Tak nak ke kalau kita nak mendiami syurga Allah? Maka oleh kerana itu, kita cari jalan bagaimana kita nak menjadi sebahagian orang yang membina dan mengimarahkan masjid. Oleh itu saya nak ajak semua sekali penonton yang budiman, marilah di bulan penuh keberkatan ini kita bersama-sama ada saham akhirat dengan membina pembinaan Masjid Baitur Rahman Alam Sari di Kajang, Selangor. Berwakaflah segera. Bila lagi? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapsul Ramadan ini dibawakan khas oleh Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang.